Kawan-kawan tanya, "Oi, kau masuk ML Studio, kau masuk ML Studio." Kita pun, aduh, ya ke? Ya ke kan? Ya ke? Aduh. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Hari ni, kita nak sembang tentang satu tajuk yang tak ada kaitan dengan pendidikan, tak ada kaitan dengan sekolah, luar pendidikan, luar sekolah. Yang mana baru-baru ni saya pun cuba-cuba je kan. Kita try lah tengok macam mana hantar video dekat ML Studio dan terpilih pula keluar. Dan setakat ni ada 3 lah video saya yang pernah keluar dekat ML Studio. Yang pertama, kenapa sekolah tak boleh dibuka lagi. Yang kedua, PT3 dan UPSR dibatalkan. Yang ketiga, SOP dan peraturan baru yang akan dilaksanakan di sekolah. Okey, jadi tiga-tiga berkaitan tentang sekolah. Tiga-tiga berkaitan tentang pendidikan video-video saya semua. ML Studio ni semua orang tahulah. Dia adalah satu platform, dia adalah satu channel, satu page yang mana orang share video pendek tentang info, tentang maklumat dari segi semua bidang. Kan? Ada orang bercakap pasal sukan, pasal bola sepak, ada orang cakap pasal politik, ada speaker cakap pasal hantu, ada speaker cakap pasal kisah-kisah dongeng, ada speaker yang kata pasal politik, ada speaker kata pasal pendidikan, ada yang kata pasal ubat, doktor, kesihatan, pasal dunia, pasal haiwan, pasal pengalaman-pengalaman di tempat-tempat lain, pengalaman-pengalaman yang mereka lalui dalam kehidupan mereka, pengalaman travel, cerita tentang anime, review filem, banyak lagi lah info-info yang orang share dalam ML Studio ni. So dekat situ sebenarnya dia dapat tarik pelbagai jenis follower. Orang yang minat tentang perubatan dia akan follow, tentang pendidikan dia akan follow, tentang filem akan follow, macam-macam lah lapisan follower ML Studio ni. So dia sebenarnya satu platform yang berjaya lah bagi saya kan. Saya pun tertanya-tanya lah, macam mana aku nak masuk ML Studio ni? Kena pergi studio dia ke? Kena record dekat sana ke kan? Lepas tu kena pula time PKP pula, duduk rumah lama sangat, boring kan, tak tahu nak buat apa. Kita pun try lah rakam video, hantar dekat ML Studio. Sebenarnya boleh pakai email sahaja, dan email dan juga segala Q&A, soalan-soalan saya letak dekat description nanti. Korang boleh check kat sana apa kriteria, apa benda-benda yang diorang nak, dan macam mana kita nak tahu video kita ditayangkan ke tak ke. Nanti saya akan share dekat description. Okey, korang klik, boleh baca kat situ. Dan bila ML Studio ni adalah satu platform yang besar, yang ramai orang follow, so dia punya follower ni kebanyakannya educated. Orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang berjaya semuanya. Kalau kita baca komen kan, kita salah bagi info, salah cakap ataupun tercakap isu sensitif dan sebagainya, kena kecam. Tapi kalau kita menyampaikan info yang betul, info yang baik, orang akan like, follow yang baik-baik, yang bagus-bagus, sebab follower dia ni kebanyakannya educated kan. Okey, jadi saya pun dalam tempoh PKP tadi ni tak tahu nak buat isu apa. Kita bukan doktor nak cerita pasal ubat, kita bukan pengkaji haiwan nak cerita pasal haiwan, bukan tahu sejarah cerita dongeng, macam kita tak tahu benda-benda lain kan. So kan kita tahu tentang bidang kita, pekerjaan kita, pengalaman kita. So saya pun start dengan satu video yang mana saya send adalah video kenapa sekolah tak boleh dibuka. Masa mula-mula PKP tu kan, orang tu tanya-tanya kenapa sekolah tak boleh buka, sekolah tak boleh buka. Saya pun buat satu video, saya send, saya share. Kriteria yang pertama adalah kita kena buat video lebih kurang 6 atau 7 minit tanpa sebarang edit. Kita tak boleh cut, tak boleh stop, tak boleh pause. Kita kena klik play sampai habis 6 ke 7 minit baru stop. Kita lupa skrip ke, kita tergagap ke, kita lost ke, kita terbatuk ke, terbersin ke, jangan cut, teruskanlah video korang tu.
Dan lepas siap, korang tak perlu edit, masuk video, masuk gambar apa semua, tak payah. Hantar video kosong. ML Studio dia ada editor dia yang akan buat video tu lagi cantik daripada kita buat. Itu dia orang punya kerja lah. So kita hantar video kosong kepada dia orang. Sebab saya pernah hantar video yang saya dah edit dan dia orang tak terima. Sebab yelah, dia orang adalah kualiti editing dia orang yang dia orang jaga kan. Kita editing main-main, maksudnya tak berapa nak power, so dia tak nak lah. So editing biar dia orang buat, kita hantar video kosong. Yang kedua, penggunaan kata ganti diri. Dia orang lebih menggalakkan kita menggunakan kata ganti diri saya berbanding aku. Tapi kalau kita tengok, ada je speaker yang bahasakan diri dia orang aku. Tapi sebenarnya adalah speaker-speaker yang dah ada nama mungkin lah kot kan. Tapi speaker-speaker baru kita follow lah arahan tu, menggunakan saya. Lagipun saya ni lebih mesra lah untuk semua orang kan. Yang ketiga, frame ataupun jarak gambar adalah daripada kepala sampai ke pusat. Sebab dia nak satu pandangan yang selesa lah. Untuk viewer nak tengok, kalau kita hantar video takat leher je, pelik pula. Kalau kita hantar video terlampau jauh sangat pun, nampak sampai kaki jauh sangat. So frame yang cantik kepala sampai pusat. Yang seterusnya adalah background yang jelas, clear dan kemas. Kalau background tu plain lagi senang, dia orang boleh edit masuk background dekat belakang. Tapi kalau kita tak ada ruangan tu dekat rumah, tak ada background yang plain, background yang kemas lah kita boleh buat, gunakan background yang kemas. So topik apa nak cakaplah topik berkaitan bidang anda, apa yang anda tahu, apa pengalaman anda. Sebab saya pernah hantar video juga tentang pendidikan. Sebenarnya ada 6 atau 7 video yang saya hantar, tapi yang terpilih 3. Yang mana ada juga satu video saya yang dia orang sempat respon, dia orang kata video ni tidak akan dimainkan sebab dia orang rasa video ni kurang menarik, maknanya kurang viewer nak view video ni. Yang mana saya hantar video tu, masa tu tajuk dia adalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan, FPK. Memang kurang pun orang nak view video tu. Sebab dekat channel saya sendiri, sebulan saya upload tak sampai 30 view pun kan. So memang orang kurang nak view. So ML Studio pun ada standard dia orang, yang dia orang jaga konten tu, konten terpilih, konten yang orang ada potensi nak view, dia orang akan pilih lah. Macam mana nak tahu video ni terpilih ke tak? Okey, dalam ML Studio ni, selepas 2 minggu kita hantar video, kalau diorang tak play, diorang tak keluarkan video tu, bermakna automatik video tu tidak terpilih. Maksudnya janganlah kita kecil hati, janganlah sedih. Mungkin adalah standard kita yang diorang tak nak lah kan. Mungkin konten tu tak menarik, mungkin cara kita bercakap tu, gambar tu blur, tak clear, suara tak jelas. Satu lagi kena pakai mic, suara kena jelas. Okey, kemudian mungkinlah ada benda-benda gangguan bunyi bising luar yang diorang tak nak. Okay, standard tak ada. Jadi mungkin diorang jaga benda tu. Kemudian ada orang tanya, dapat duit ke hantar video dekat ML Studio kan? Untuk saya tak ada duit kan. Tak tahulah kalau speaker lain yang dah famous, terkenal kan. Untuk saya tak ada duit. Kita just hantar untuk share pengalaman, share pendapat, dan juga pada saya sebenarnya dia adalah win-win situation. Yang mana di akhir video, ML Studio akan bagi kredit kepada speaker, kepada orang yang bercakap dalam video tu. So kalau korang artis Insta famous yang dah top kan, korang tak perlukan platform lain untuk menaikkan nama atau untuk berkongsi sesuatu, sebab korang dah famous apa kan. Tapi kalau korang adalah speaker baru yang orang tak kenal, yang baru nak naik kan, korang perlu pinjam ataupun tumpang pada platform yang dah terkenal. So dekat akhir nanti ML Studio akan bagi kredit. Secara automatiknya, speaker-speaker baru yang mungkin korang tengok view, siapa dia ni kat ML Studio, siapa tak pernah tengok kan. Secara automatiknya, diorang dapat mempromosikan branding diorang dalam tu kan. Dan untuk pihak ML Studio, diorang ada konten, diorang ada isi, diorang ada video untuk dipost, diorang ada cerita, diorang dapat view. So sebenarnya pada saya, dia adalah win-win situation. Kalau korang pun bercadang nak hantar video ke ML Studio, itulah syarat-syarat yang saya kata tadi. Hantarkan video 6 atau 7 minit atau kurang lagi lah kan. Sebab diorang akan cut lagi mana bab-bab yang tak penting. So kurangkan, jangan edit, pakai mic,
gambar jelas, suara jelas, background jelas, konten menarik, InsyaAllah diorang akan play lah kan. Pastikan menarik lah, yang penting menarik. Saya pun tak pandai cakap, tak menarik mana pun kan, tapi mungkin ada potensi untuk orang view video tu, so diorang akan play. So dia juga sebenarnya memberi semangat ataupun idea lah kepada speaker-speaker baru, orang-orang yang baru nak naik. Korang boleh try lah, cuba hantar. Okay, so kalau korang kat luar sana bercadang nak hantar, cuba, tak ada masalah. Boleh tengok dekat description apa email dia yang korang hantar, nanti saya tuliskan. Dan good luck lah kan. Mana tahu kita dapat berkongsi pengalaman, kongsi idea, benda-benda yang baik. Itu kan bagus kan, kita kongsi benda-benda yang baik kan. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.